Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar yang sedang mengikuti PDPR Cikgu untuk subjek muzik tingkatan 2. Jadi kita masih lagi di unit 1. Okay, untuk kali ini kita akan masuk kepada notasi muzik. Okay, jadi sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi untuk minggu ni kita akan tengok jenis not dan tanda rehat. Okay, kita terus kepada gambar rajah yang di atas sekali tu. Jadi jenis not merupakan simbol bagi nilai bunyi. Tanda rehat pula ialah lambang bagi senyapan. Setiap jenis not dan tanda rehat berbeza nilainya mengikut kiraan detik. Okay, jadi kita perlu kenal pasti apa simbol rehat dan apa simbol not. Okay, jadi kita mesti tahu kiraan dia. Secara asasnya kalau kita tengok atas tu, dia bagi tahu apa maksud dan apa panggilan untuk not yang ada atas tu. Okay, jadi di sebelah kanan cikgu, di sebelah atas pada buku muka surat 16, dia ada kaki stem dan juga kepala. Jadi di sebelah kanan tu adalah not quiver. Jadi quiver ni ada satu flat. Dan ada head sama seperti not crochet. Crochet di sebelah kiri, tapi crochet tak ada flat. Ataupun bendera. Jadi nilai untuk semi brief adalah setengah daripada nilai crochet. Nilai crochet 1. Nilai semi brief pula 1/2. Sedikit info muzik di sebelah tu. Mungkin tidak jelas ataupun tak ada info kalau tengok pada skrin cikgu ni. Tapi cikgu berpandukan pada buku teks. Awak boleh tengoklah ataupun boleh baca. Apabila keseluruhan bar tiada not atau tidak dimainkan, whole bar rest, dalam kurungan dia sama dengan semi brief, digunakan tanpa mengira meter pada skor. Maksudnya bila keseluruhan bar tu dalam keadaan rest, dia akan letakkan satu simbol rest, iaitu rest semi brief yang menunjukkan bar tu sepenuhnya tidak dimainkan ataupun tiada bunyi yang dimainkan. Alright. Seterusnya kita tengok pada yang di bawah tu. Cikgu besarkan penulisan not quiver yang dikumpulkan. Jadi kalau kita tengok ada dua quiver di sebelah kiri cikgu tu ada dua quiver yang diletakkan berasingan. Quiver ni kita boleh kumpulkan menjadi dalam satu kita panggil satu kedudukan. Kalau kita tengok sebelah kiri tu dia terasing. Jadi kita boleh sambung flat dia tu. Nilai dia sama. Setengah campur setengah. Jadi baik. Seterusnya kita masuk kepada jadual 1.2. Nilai note, semi brief, mini crochet dan quiver. Untuk tingkatan 1 sebelum ni kita dah belajar semi brief, mini crochet. Jadi pelajar-pelajar sudah tahu simbol dan juga nilai note. Cuma untuk tingkatan 2 ni kita ada penambahan untuk note quiver. Jadi nilai note untuk semi brief 4. Kalau tanda rehat dia topi terbalik. Kemudian minim. Nilai dia 2 detik. Simbol dia seperti topi. Crochet pula nilai dia 1 detik. Tanda rehat dia seperti nombor 1. Nombor 1 ataupun huruf alif.
Dan seterusnya quiver. Nilai dia 1/2 detik. Okay, simbol dia kurang jelas sini. Okay, tak apa, nanti cikgu akan tunjuk untuk muka surat yang seterusnya. Okey, jadi kita tengok simbol dan juga pecahan dia. Okey, kalau kita tengok semi brief yang paling atas nilai dia 4. Okey, jadi dia boleh pecah kepada 2 minim. Dan seterusnya 1 minim boleh dipecahkan kepada 2 crochet. Okey, manakala 1 crochet boleh pecah kepada 2 quiver. Note yang kita belajar maksudnya 2 quiver tu bersamaan dengan 1 crochet. Okey. Okey, jadi untuk satu semi brief kita dah dapat 8 quiver. Okey. Okey, jadi untuk mengkukuhkan lagi kita punya pemahaman dan ingatan kita, jom buat latihan. Okey, pada muka surat 17 ada satu latihan. Okey, berikan nilai yang sama dengan note yang berikut. Okey, dia dah bagi contoh kat situ untuk A tu. Okey, crochet sama dengan 2 quiver. Okey, crochet tadi kalau kita tengok pada rajah tu, 1 crochet boleh pecah kepada 2 quiver. Okey, untuk B, 1 semi brief sama dengan berapa quiver. Boleh rujuk balik gambar rajah 1.2. Sama juga C, D, E, F, G dan H. Okey, jadi latihan ni perlu awak buat dalam buku latihan. Okey, jadi cikgu akan semak nanti. Kalau ada soalan yang tidak faham, okey, boleh komen pada ruang komen ataupun PM cikgu dalam Telegram. Okey. Okey, untuk pelajar di luar sana tu boleh PM, boleh komen lah pada ruangan komen pada YouTube, pada channel cikgu. Jadi cikgu akan cuba balas lah dalam kadar masa cepat ataupun sedikit lambat. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan menepuk irama 1. Okey, kalau kita tengok aplikasi pada bacaan kita perlu praktis. Okey, perlu praktis. Okey, jadi kalau kita tengok dia ada dua pola irama, iaitu yang paling atas tu yang berwarna biru iaitu irama yang perlu kita tepuk. Okey, yang kedua adalah detik detik yang dikira. Okey, tak kira awak main ke tak main ke, dia tetap berjalan itu kita panggil detik. Okey. Jadi untuk latihan ni dia menggunakan meter 3/4. Maksudnya satu bar tu ada kiraan sampai 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okey. Dan juga kalau kita tengok pada latihan ni dia diulang sebanyak 2 kali. Okey, dia akan buat pengulangan sebanyak 2 kali supaya kita cekap bila dah habis pada last bar keempat tu, dia akan patah balik kepada bar pertama, bar kedua, bar ketiga dan keempat. Barulah habis. Okey. Okey, jadi kita cuba tengok cikgu akan cuba scan dan tengok isi kandungan dia. Audio 17. Latihan menepuk irama 1. Okey, baik Okey, kita telah dengar. Okey, jadi untuk kalau kita dengar elok-elok, dia start pada bar yang kedua 1 2 3, barulah dia start main ataupun start tepuk. Okey, jadi pelajar perlu peka macam mana cara untuk tepuk dan kiraan tempo dia. Okey, jadi boleh praktis bersama-sama audio boleh scan pada audio 17. Okey, ada barcode tepi dia tu menggunakan buku teks. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan menepuk irama 2. Okey, untuk yang ni kita tengok dia berbeza sedikit dengan latihan tepukan irama 1, di mana meter yang digunakan adalah 4/4.
Okay, dia melakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Sepanjang 4 bar tu dia ulang sekali lagi. Okay. Jadi kita akan cuba scan dan dengar. Okay, pelajar di rumah mestilah membuat latihan buat latihan secara praktikal lah. Okay, tepuk dan dengar. Pastikan baca dengan betul. Kalau kita tengok depan tu, bawah tu. Okay, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3. 1, 2 and 3. Okay, bar yang ke 3. 1 and 2 and 3. Okay, 1 and 2 and 3. Okay, dan bar yang keempat. 1 and 2. Rest 4. Okay, 1 and 2. Rest 4. Okay, sekali lagi kita tengok Bar yang pertama. 1, 2, 3 and 4. Okay, bar yang kedua. 1, 2 and 3. Rest. Bar yang ketiga. 1 and 2 and 3. Okay, 4 tu dia masih lagi bunyi 1 and 2 and 3 Okay, bar yang keempat. 1 and 2. Rest 4. Alright, kita scan Awak boleh tepuk di rumah. Audio 18. Latihan menepuk irama 2. Okey, baik. Kita dah dengar untuk latihan menepuk irama 2. Jadi, seterusnya kita pergi kepada latihan menepuk irama 3. Okey, yang ni juga berbeza. Untuk latihan menepuk irama 3 ni, dia menggunakan meter 2/4, di mana 2 crochet dalam satu bar. Okey. Kalau kita tengok bar pertama, okey, 1, 2 and. Okey, bar yang kedua, 1 and 2. Okey, bar yang ketiga, rest 2 and. Okey, bar yang keempat, 1 and 2. Bar yang kelima, 1, rest. Okey, bar yang keenam, 1, 2. Okey, bar yang ketujuh, 1 and 2 and 1 and 2. 1 and 2 and. Okey. Dan bar yang terakhir, 1 and 2. 1 and 2. Okey. Okey, jadi untuk latihan menepuk ni kita perlu ansur maju kalau tak boleh dengan terus laju, awak boleh praktis perlahan-lahan Okey. 1 and 2. 1, 2 and 1 and 2. Rest. 2 and 1 and 2. 1, 1, 2. 1 and 2 and 1 and 2. Okey. Okey, jadi kita scan dan cuba dengar. Pelajar-pelajar boleh praktis sambil mendengar. Audio 19. Latihan menepuk irama 3. Okey, baik. Okey Okey, jadi latihan menepuk irama 3 tu sama seperti yang sebelumnya. Kita perlu ulang kerana ada simbol ulangan. Maksudnya 8 bar tu diulang sekali lagi ditambah menjadi 8 bar, jadi 16 bar lah yang perlu kita latih untuk tepuk irama. Okey, seterusnya kita masuk kepada muka surat yang seterusnya, muka surat ke-18. Okey, jenis not dan tanda rehat, crochet bertitik. Okay, yang ni satu lagi benda baru yang kita belajar hari ni. Okay, crochet bertitik. Okay. Macam mana crochet bertitik Okay, kalau kita tengok crochet bertitik tu,
Okay, jenis note dia crochet bertitik. Simbol dia seperti simbol crochet, cuma ada di sebelah kanan dia tu ada titik. Okey, jadi bila ada titik ni, dia akan berlaku perubahan dari segi nilai. Okey, di mana titik tu mewakili setengah daripada nilai note tersebut. Okey. Jadi untuk crochet 1 per 2. Jadi nilai dia 1 per 2. Okey, tanda rehat dia pula mestilah ada tanda rehat crochet dan juga simbol titik tersebut untuk mewakili tanda rehat. Okey, tanda rehat dalam kurungan titik dapat menambah nilai suatu note atau tanda rehat sebanyak setengah 1 per 2 dari nilai note yang asal. Okay, jadi contoh dia 1 detik tambah dengan titik iaitu setengah detik sama dengan 1 per 2 detik. Okay, mesti ditulis dengan jelas. Titik dia di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Okay, nama dia adalah note crochet bertitik. Okay, seterusnya kita tengok kepada jadual di bawah. Ada A, ada B yang berwarna ungu tu. Okey, crochet tambah dengan quiver sama dengan 1 per 2. Okey. Kalau kita tengok, kita belajar yang di atas tu crochet bertitik sama dengan 1 per 2 juga. Tapi tidak sama dia punya cara untuk kita menilaikan, memberi nilai kepada note tersebut. Okey. Dia sedikit berbeza. Kalau kita tengok kat sini, okey. Untuk B, 2 detik minim tambah dengan 1 detik crochet sama dengan 3 detik. Okey. Okey, untuk pengukuhan kita buat sedikit latihan. Jom buat latihan. Yang ni pun kita perlu menulis. Jadi untuk hari ni banyak pelajar perlu banyak menulis dan mengingat. Okey, berikan nilai yang sama dengan nilai note atau tanda rehat berikut. Okey, minim campur dengan crochet sama dengan berapa quiver? Soalan ni berbeza sedikit. Berapa quiver? Berapa quiver yang kita dapat? Okey, jadi cikgu untuk A ni cikgu bagi jawapan. Okey, kalau minim, dia nilai dia 2. Okey, kalau pecah kepada setengah-setengah, okey, 2 tu boleh pecah kepada 4 nilai quiver. Okay, manakala 1 crochet boleh pecah kepada 2 quiver. Maksudnya ada 6 quiver. Okay. A tu cikgu dah bagi jawapan, iaitu 6 quiver. Okay, C. Yang ni sedikit tricky. Sedikit menguji kita punya kefahaman kita. Okey, crochet bertitik campur dengan crochet bertitik sama dengan berapa? Sama dengan berapa crochet? Okey, kalau kita tengok crochet adalah 1. Nilai dia adalah 1. Manakala titik tu nilai dia setengah. Okey, 1 per 2 campur dengan 1 per 2. Jadi nilai dia berapa? Okey, berapa crochet? Okey, tak apa, yang ni awak boleh buat sampai ke soalan D. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Boleh komen pada channel cikgu ataupun boleh PM pada cikgu. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan menepuk irama 4. Okey. Okey, irama 4 dia menggunakan meter 3/4. Okey, meter 3/4. Okey, mari menepuk dan senandung irama humming pada irama berikut. Okay, humming ni maksudnya kita menyanyikan secara dalam kita punya dada kita. Nyanyian. Okay, tak apa. Cikgu akan scan dan kita tengok sama-sama. Boleh dengar sama-sama. Audio 20. Latihan menepuk irama 4.
Okey, latihan menepuk irama 4 Okay, jadi dia menggunakan meter 3/4. Okey, sebelum tadi sama kita tengok yang latihan 1 tadi. Okey, kiraan dia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Okey, sampai 4 bar dia akan ulang balik. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, okey. 1 2 3 1 2 and 3 1 1 and 2 3. Okey, bar yang ketiga 1 and 2 1 and 2 and 3. Okey, bar yang keempat 1 2 and 3. Okey. Okey, kita praktis bar yang pertama dulu. 1 2 and 3. Okey, bar yang kedua 1 and 2 3. Bar yang ketiga 1 and 2 and 3. Bar yang keempat 1 2 and 3. Okey. Okey, itu adalah latihan menepuk irama 4 Seterusnya kita tengok latihan menepuk irama 5 Okey, dia ada 4 bar juga. Yang ni dia ada not bertitik note yang menggunakan titik itu note crochet bertitik Okey, nilai dia meter dia 44. Okey, kita akan scan dan tengok sama-sama Audio 21. Latihan menepuk irama 5. Okey Okey, untuk latihan menepuk irama 5 kita telah dengar tadi tempo dia sedikit laju. Okey, tak apa, kita praktis perlahan-lahan Mesti dilatih secara perlahan-lahan dan ansur maju Okey, nilai dia kita tengok pada irama 5 ni. Okey. Cikgu akan tengok Cikgu akan kira 1 2 dia tak bunyi, dia akan ambil pada N3 4. 1 N3 4. Okey, itu adalah untuk bar pertama. Okey, bar kedua 1 N3 1 N3 N. Okey, 1 N3 N. Okey. Dia tak bunyi pada 2 dan juga 4 1 N3 N. Okey. Bar yang ketiga. Okey, 1 3. Okey, 1 3. Ta ta Okey, ta bunyi pada ta sahaja 1 3. Okey. Okey, seterusnya bar keempat 1 and 3 rest. 1 and 3 rest. Okey Okey, buat setakat ni kalau pelajar faham boleh buat latihan menepuk, dan kalau tak faham boleh tanya cikgu balik Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan menepuk irama 6. Okey, meter dia 44. Okey, kalau kita tengok, okey, yang ni cikgu jelaskan dulu sebelum kita scan dan juga dengar bunyi tepukan ataupun bunyi irama tu. Okey, kalau kita tengok dia menggunakan crochet bertitik. Okey. Okey, untuk bar yang pertama 1 2 and 4. Okey, 1 2 and 4. 3 tak bunyi Okey, untuk bar yang kedua 1 and 2 and 3 rest. Okey, bar yang ketiga 1 and 3. Okey, 1 and 3. Okey, bar yang terakhir bar keempat 1 and 2 and 4. 1 and 2 and 4. 1 and 2 and 4. Okey, baik. Kita boleh cuba dengan melalui audio Audio 22. Latihan menepuk irama 6.
Okey, baik. Okey, jadi kita telah selesai mendengar dan juga cikgu telah beri penjelasan sedikit tentang cara untuk kita buat latihan secara ansur maju. Okay, daripada perlahan kepada tempo yang sebenar. Barulah kita dapat kuasai bacaan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada sedikit penghasilan muzik. Okey, mengenal dan mengajuk corak irama. Mengenal dan mengajuk corak irama. Okey, jadi untuk penghasilan muzik ni, pelajar perlu ajuk. Kita dengar dan kita ajuk. Okey, kalau kita tengok bar yang atas tu dia ada 4 bar. Okey, di mana bar di sebelah kiri tu dengar dan bar yang sebelah kanan tu kita perlu ajuk. Okey, ni kita boleh scan QR code. Okey, secara keseluruhan dia. Okey, untuk bar yang pertama, untuk latihan yang pertama tu, dia menggunakan meter 24, di mana ada 2 crochet dalam satu bar. Okey, one rest, one rest. Okay, maksudnya bunyi dia, okey, one rest, one rest. Kita perlu ajuk ataupun tiru bunyi dia. Okey, bar yang kedua, bar yang seterusnya, baris yang seterusnya. Okey, 1 2 1 2. Okey. Okey, bar yang ketiga, 1 and 2 1 and 2. Okey, bar yang keempat, 1 and 2 and 1 and 2. 1 and 2 and 1 and 2. Okey, dia guna quiver dan juga crochet. Okey. Jadi kita boleh cuba dengar. Okey. Audio 23. Dengar audio dengan teliti dan ajuk semula corak irama menggunakan meter 24. Okey, baik. Kita telah dengar untuk audio 23, iaitu tepuk dan ajuk corak irama, di mana dia membunyikan pada 2 bar dan dia akan free pada 2 bar dan seterusnya lah. Okay, jadi pelajar mesti ajuk pada bar yang tidak dibunyikan tu sepanjang 2 bar. Okay, seterusnya kita masuk kepada dengar audio dengan teliti dan ajuk corak irama 4/4. Okey, jadi cikgu jelaskan secara ringkas untuk corak irama ni. Okey, jadi dia menggunakan meter 4/4 pada baris yang pertama tu 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 4. Okey, lepas tu awak kena ajuk baris yang kedua 1 2 3 and 4 and 1 2, rest rest. Okey, sekali lagi baris kedua 1 2 3 and 4 and 1 2, rest rest. Okey, baris yang ketiga 1 2 and 3 and 4, 1 2 3 and 4. Okey, baris yang terakhir 1 rest rest 4, 1 and rest rest 4. Okey, kita boleh cuba dengar dan pelajar-pelajar di rumah sila tepuk ajuk. Audio 24. Dengar audio dengan teliti dan ajuk semula corak irama menggunakan meter 4/4.
Okey, baik. Okey. Okey, jadi cuba buat secara perlahan ke laju. Okey, cuba praktis dahulu dan cuba buat mengikut audio yang disediakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada penilaian untuk unit 1 ni. Okay, jadi pelajar-pelajar perlu buat dalam buku latihan. Okey, latihan pertama dia ada sedikit sahaja, ada 4 latihan. Okey, itu latihan pertama, tandakan penjarian gitar bagi kod di bawah. Okey, kod C major, kod F major dan kod G major. Itu adalah gambar diagram gitar. Di mana tali gitar ada 6. Okey, awak perlu tanda di mana penjarian untuk C major, F major dan G major. Ingat balik ataupun boleh rujuk pada buku. Untuk C major, F major dan G major kita telah pelajari pada tingkatan 1 dan ada pengulangan untuk tingkatan 2. Okey, yang seterusnya isikan tempat kosong mengenai muzik jazz. Okey, muzik jazz yang kita telah pelajari untuk video yang sebelum ni. Okey, dia ada 3 kolom, 3 ruang, iaitu nama pemuzik, tajuk lagu, alat muzik. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya cikgu bagi Louis Armstrong. Okey, tajuk lagu dia apa? Okey, alat muzik dia pegang apa tu? Dalam gambar rajah tu dia pegang trumpet. Okey, tajuk lagu dia What a Wonderful World. Contoh cikgu bagi. Okey, B, siapa nama pemuzik ataupun penyanyi? Kita boleh letak penyanyi ataupun pemuzik lah. Contohnya Sheila Majid. Tajuk lagu dia Sinaran. Okey, alat muzik dia penyanyi. Okey, vokal. Alat muzik dia vokal. Boleh juga. Okey, yang C tu awak boleh cari sendirilah. Okey. Okey, yang seterusnya isikan nilai not sesuai dengan kotak yang disediakan. Okey, dia letak 3 kotak sama dengan semi brief. Okey, awak bebas untuk buat apa-apa penambahan. Okey, contohnya cikgu bagi contoh. Okey, crochet campur minim sama dengan semi brief. Okey, yang seterusnya seperti itulah. Okey, nombor 4, isikan tanda rehat yang sama nilai dengan nilai not yang diberikan. Okey, semi brief ada berapa tanda rehat? Kalau dicampur-campur, nilai dia sama dengan semi brief. Okey. Alright. Okey, jadi minggu depan untuk video seterusnya kita akan masuk kepada unit 2. Jadi alhamdulillah yang mana telah mengikuti PDPR cikgu. Okey, kita akan masuk ke unit seterusnya untuk next video. Jadi cikgu harap semua dapat bagi komen bagi komen untuk kehadiran dan juga komen untuk penambahbaikan lah. Kalau tak faham ke nak tanya apa-apa boleh komen pada cikgu ataupun boleh PM. Okey, like, dislike, like jika video ini bermanfaat dan dislike untuk cikgu kenal pasti apa yang perlu ditambah baik. Dan seterusnya cikgu harap semua yang menonton video cikgu boleh subscribe Okey, boleh share dengan kawan-kawan yang di luar sana Okey, cikgu mengharapkan, cikgu doakan yang menonton video ni dipermudahkan dalam segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Okey, kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.